Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 4 hari bulan Syawal 1444 bersamaan dengan 25 hari bulan 4 2023. Kita teruskan bicara kita dengan sebuah buku yang bernama Hakadha Ashu Ma'al Quran. Hakadha Ashu Ma'al Quran. Demikianlah orang-orang saleh, orang baik-baik, orang juruh-juruh hidup dia dengan Al-Quran. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana orang saleh, orang yang baik, orang juruh ni hidup dengan Quran lagu mana. Itu penting. Kalau kita tak tengok gaya dia, kita pun tak pandai nak cari juga. Tiru-tiru benda yang tak jadi. Ini maka kita tiru perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita, memberi faedah kepada kita untuk mendapat hasil yang banyak daripada ilmu yang sangat banyak. Ilmu tentang Al-Quran ini ilmu yang sangat berguna, sangat bermanfaat, ilmu yang paling afdal. Kalau orang tanya kita, ilmu yang paling afdal kita nak belajar ilmu apa? Jawabnya Al-Quran. Bacaan dia boleh pahala, tadabbur dia menguatkan iman, menunaikan hukum hakamnya adalah merupakan tuntutan syariat. Jadi kita baca Quran melalui 3 cara: baca dengan mulut, baca dengan hati, baca dengan anggota, baru lengkap. Sekarang ni tahap pertama, mesti kena nak pandai baca Quran dengan mulut dulu. Jangan Quran dengan mulut pun tak pandai, hati pula tak bergerak, tak berfikir, anggota pula pakai ikut maka kita mengatakan kitalah manusia yang rugi. Al-Quran ada di tangan kita, tapi kita buat tak kena Al-Quran, rugilah kita. Baik para jemaah sekalian, tajuk yang kita akan bincang pada kali ini iaitulah tentang satu ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Yunus. Tulis surah Yunus, ayat dianya wa in yamsaskallahu bidurrin, wa in yamsaskallahu bidurrin, surah Yunus ayat 107. Dia ada juga tadabburnya, kita ambil sikit-sikit . Ayat ini kita tengok ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim, surah Yunus ayat 107. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Maksudnya, dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, mana Allah Ta'ala timpa kat atas kita satu benda musibah, benda tak baik, benda berbahaya, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan dia sendiri. Allah Ta'ala yang beri ujian, dia yang angkat ujian. Dan jika ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, Tuhan nak beri benda baik kepada kita,
maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnianya. Kita tak setuju orang ni, nak sekat orang ni, nak bagi kepada orang ni, Allah Ta'ala bagi. Pintu lain banyak lagi. Dia tak lalu ke pintu kita, dia lalu ke pintu orang lain. Maknanya kita nak sekat tak boleh. Orang Kelantan kata tak sudut buah besar kita ni. Kita duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah melimpahkan kurnianya itu pada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yang dipilih, dan dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Kisah ayat ini apa dia cerita? Apa dia cerita daripada ayat 107 surah Yunus ini? Ada seorang hamba Allah Ta'ala ini, dia kata bila dia baca ayat ni, ini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ambil ilmu ni, ilmu tadabbur, ilmu perhati. Dia kata hina bada'tu fi hifzi kitabillah, ketika aku mula nak hafal Quran. Dia mengaji Quran 20 tahun dulu. Tak tahu bila 20 tahun dulu tu bila tahu. Penulis kitab ni tak tulis tarikh. Yang penting 20 tahun yang lampau. Dia kata bila aku baca ayat-ayat Quran yang menyentuh perasaan, aku akan ulang 10 kali. Tulis tip bila kita nak dapat manfaat daripada Quran ni, mana-mana ayat yang kita baca menyentuh perasaan kita, kita kena ulang 10 kali. 10 kali ulang. Summa kemudian aku tulis di kertas. Ambil kertas tulis ayat. Dia ni Arab ni. Kita kena tulis sekali dengan terjemahan lah. Ambil ayat. Sekarang ni tak payah tulis-tulis pun. Tuan-tuan ambil tafsir pimpinan tu, strike, ambil gambar. Kamu dia letak depan mata kita. Setiap masa kita baca, kita perhati. Kita letak di, contohnya depan kita baca ni ada dinding. Lekat situ, baca. Sehingga kita menjiwai, merasai ayat ini ditujukan kepada kita. Kita ni kalau kita dengar orang bercakap, kalau kita tak rasa ayat perkataan itu orang tuju kita, kita tak dengar. Awak tak dengar ya, awak dak ya kata orang, awak dak ya, awak tak tahu ya. Tapi kalau kita tahu orang cakap dengan saya ke, barulah tu maknanya buka telinga nak dengar. Jadi kita nak menjiwai ayat-ayat ini, biar kita rasa ayat itu Allah cakap dengan kita. Itu yang dikatakan oleh ahli Quran. Dia kata kalau kita nak rasa, nak menjiwai Allah berkata-kata dengan kita, baca Quran. Bila kita nak rasa Nabi SAW bercakap dengan kita, baca hadis. Apabila kita sendiri nak bercakap dengan Allah, kita solat. Jangan main tulis Facebook, solat. Bila kita solat, bermakna kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Dia kata, bila aku perhati, aku tilik tengok pada ayat ini, hatta, sehingga aku rasa satu kesan yang kuat dalam jiwa aku, dalam pegangan aku, dalam kehidupan aku. Sebab kita ni dua benda yang kita hidup atas dunia ni, sama ada mudarat datang menimpa kita atau kebaikan yang kita dapat. Dua perkara ni hidup atas dunia ni dua ya. Hak senang, hak susah. Di antara ayat yang aku gantung ayat ni, lepas pada tulis, dia gantung di bilik dia baca ayat ni, dia letak tempat dia solat sunat, baca ayat ni lah. Maknanya wa in yamsaskallahu bidurrin, kalau Allah Ta'ala beri mudarat kepada kita, tak ada siapa boleh hilangkan. Tak usah kata tak ada, saya ada doktor pakar kalau sakit, saya ada, semua kita ni makhluk. Doktor pakar dia berusaha, dia cuba buat, dia bantu kita, tapi dia pun tak mampu juga. Dia pun tak mampu juga nak tolong kita, sebab dia pun makhluk. Dia usaha ada yang jadi, ada tak menjadi. Sebab itulah pelbagai pandangan doktor. Ada kata ubat ni, ada kata ubat ni. Dan kalau Allah nak beri kebaikan kepada kita, tak ada siapa boleh sekat. Sekat sana, sekat sini, convention sana, convention sini, pakatan sana, pakatan sini, dah Tuhan nak berilah.
dia kata di penulis cerita ni, laqad alajat hadhil ayah. Ayat ini Yunus 107 ini telah menjadi penawar kepada aku lebih daripada 90%. 90% al-huzun, sedih, wal ka'abah, stres, qalaq, tak tenang, khauf, takut, taradud, tak boleh nak keputusan, molek-molek ataupun terumbang-ambing. Ayat ini 90% telah menghilangkan perasaan-perasaan yang tak baik tadi dalam diri saya. Kita kata alhamdulillah. Tapi bagaimana? Ni. Maknanya langkah yang pertama tadi, pelajar, para jemaah sekalian, tulis ayat. Ulang. Sekurang-kurangnya 10 kali ulang. Ulang sekali dengan terjemahan lah kalau kita, untuk kita orang Melayu ni. Kemudian ambil ayat ni, lekat dekat dinding pula, baca lagi. InsyaAllah banyak benda-benda yang kita duk stres, duk serabut, orang panggil serabut perut ni, akan hilang biiznillahi azza wa jalla. Jadi kita bagaimana cara? Caranya kita ambil setiap isu. Kita ni sedih sebab apa? Sebab kerja kita tak stabil, bisnes kita, perniagaan kita, ialah turun naik lah kata orang. Turun naik. Musim-musim lepas Covid ni pula macam-macam cerita ada. Ada perniagaan yang berjalan baik, ada yang kurang berjalan. Ada yang kita mengharapkan sesuatu daripada pihak pemerintah untuk bantu kita, tukar sana, tukar sini, tak jadi apa juga. Jadi kita ambil setiap benda yang kita rasa tak selesa itu, ambil, kita tengok. Benda ni mudarat kepada aku. Yang beri mudarat siapa? Yang menetapkan benda ni, mentakdirkannya Allah. Tapi siapakah yang boleh mengangkatnya? Allah. Kembali kepada Allah. Kita berdoa dengan Allah Ta'ala, kita berusaha, kita bersungguh-sungguh, munajat, jangan tak munajat. Ni bulan Ramadan pun tak munajat, lepas Ramadan pun lari juga. Apa nak dapat kita? Ataupun kesalahan yang kita buat. Kita pernah buat salah dalam hidup ni. Dengan siapa? Tuan-tuan tanda. Kesalahan kita dalam hidup ni dua. Satu kesalahan kita dengan makhluk, satu lagi kesalahan kita dengan Allah. Kesalahan dengan Allah cukup memadai dengan kita istighfar, bangun bermunajat, bangun menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla malam-malam, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Waktu orang lain tidur sunyi-sunyi, sibuk duk tengok movie, duk tengok berapa dia sekarang ni, macam-macam ada ni. Kita bangun munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak usah duk hirau dengan orang. Orang lain bangun main cari grup-grup pada waktu pagi, tak kira lah grup apa pun, kita tak usah duk bergerup pada waktu pagi. Kita bangun direct kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa nak bercakap dengan Allah, berdoa, solat, doa, itu dia panggil dia bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Terus terus je, tak usah duduk cakap banyak. Satu. Maknanya kita tahu kesalahan-kesalahan itu memanglah semua itu takdir Allah Azza wa Jalla, tak mungkin berlaku tanpa takdir. Tapi seperti yang saya dah ajar kepada jemaah sekalian, takdir itu ada dua. Satu dia panggil takdir kauni, satu lagi dia panggil iradah syar'i. Mana takdir kauni, setiap benda yang berlaku atas dunia ni semua dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Yang baik, yang tak baik, tak boleh lari dah kita ni. Kemudian takdir syar'i, takdir yang Allah Ta'ala nak mengikut syaratnya, apa dia? Iaitulah kita melakukan kebaikan. Itu dia panggil takdir syar'i.
Cuma satu lagi masalah kita, kalau kesalahan kita dengan orang, kesalahan kita dengan orang macam mana mau buat? Kesalahan kita dengan orang, kita kena minta maaf. Kalau ambil barang orang, kena hantar balik. Kalau barang orang senang, kita hantar balik. Hak kita kata ke orang macam mana? Sudah. Kena hak ni payah dah lah, nak minta maaf. Payah nak minta maaf ni. Jumpa hari raya, kosong-kosong. Apa benda istilah kosong-kosong ni? Mari mana mazhab kosong-kosong? Kosong-kosong apa? Kalau awak nak minta maaf, kena minta maaf sengoti. Bukan main kosong-kosong gitu. Minta maaf sungguh. Maaf saya tersalah dengan awak sekian-sekian. Berani? Tak berani cakap. Jadi kalau ada barang hantar balik. Kalau orang ni kita hentam dia, kita kena puji dia di tempat yang kita pukul dia. Contohnya awak pernah kritik orang. Nak kritik orang, kita hentam orang ni kuat-kuat, kita puji dia balik di tempat yang sama. Awak entah di Facebook, puji balik di Facebook. Entah di kedai kopi, puji di kedai kopi. Itu kesalahan. Maknanya kita kena ingat bahawa apa yang berlaku itu daripada Allah, semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila kata di penerangan kita ni, wa indama qara'tu hadhil ayah, bila aku baca ayat ni, aku bersedar insaf bahawa kesusahan yang menimpa aku ni Allah Ta'ala yang takdirkan. Wa huwa amrun muqaddarun, suatu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla qabla an ukhlaq, sebelum aku diciptakan. Kita senarai hitam putih tentang kita sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Orang ni bahagia, orang ni celaka, orang ni soleh, orang ni toleh. Dia panggil soleh dengan toleh. Nak kata apa? Semua Tuhan dah tulis. Orang ni telah berusaha sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Nak sihat, sakit. Nak selamat, tak selamat. Allahu Akbar. Ni pun si hari raya ni saja. Hari raya ni saja. Allahu Akbar. Kita tengok banyak berlaku aksiden, kematian dan sebagainya. Kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama sekali minta Allah selamat. Kalau terjadi juga, baru kita sedar bahawa itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan jalan kok tak tahu segenar kiri kanan, tak tahu apa ni waktu, boleh laju, boleh perlahan, lepas tu menyalahkan takdir. Itu satu kesilapan. Jadi bila kita tahu semua benda tu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, kalau Tuhan tetapkan satu kebaikan untuk kita, tak ada siapa boleh sekat. Siapa bila Allah Ta'ala tetapkan kita ni akan susah, tak ada siapa yang boleh tolong, boleh boleh hilangkan. Kalau lagu tu kak, orang susah-susah tu, kita tak usah bagi bantuan lah. Penat demo. Tak. Boleh dia mikir, orang panggil mikir tak puk, lagu tu mikir tak puk. Apa dia mikir tak puk? Mikir tidak pandang. Mikir tidak pandang. Itu bantuan tu kesusahan. Tapi kita kata mudarat yang besar yang tak boleh dihilang oleh manusia. Semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Barulah kita sedar, aku ni siapa. Jadi kalau kita tahu Allah Ta'ala yang tetapkan, maka aku pun mikir, limadza ana hazin, kenapa aku sedih sangat, kenapa aku stres, kenapa down aku punya perasaan. Jadi kita fikir macam tu. Kalau gitu tak boleh sedih langsung. Itu naluri manusia. Baginda Nabi SAW ketika wafatnya anak dia Sayyidina Ibrahim mati, Nabi kita mengalir air mata. Sahabat-sahabat tanya, wa anta ya Rasulullah? Rasulullah pun mengalir air mata juga. Nabi kata, rahmatun. Ini semua ni satu rahmat, perasaan yang Allah letakkan dalam hati seorang manusia. Hati seorang bapa
mana tak sedih dengan kematian anak. Mati apa ni, kematian keluarga, isteri meninggal ke, suami ke, ayah ke, ibu ke, anak beranak, yang pentingnya itu naluri. Kalau orang mati kita tak sedih tu, itu orang kita tak sayang. Mati dah dia tu, biarlah, siapa ajar nak buat guna. Tapi kalau lah orang mati hak kita sayang, sedih. Tapi kita kena kembali kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Takdir Allah Azza wa Jalla. Maka kata di pengalaman penulis ni, qad ghayyarat hadhihi al-qana'ah. Dengan perasaan ini, dengan tadabbur ayat ini, telah mengubah suatu sikap dalam jiwaku, maka berubahlah daripada waktu dulu aku duduk, orang panggil duduk termenung, amdaituhu fit tafkir, aku duduk termenung, kata orang duduk garu kepala yang tak gatal, duduk fikir kenapa aku begini, kenapa macam-macam kenapa lah. Kalau berlaku kes, contohnya kita kata aksiden lah, afanallahu wa iyyakum, Allah Ta'ala selamat kita semua. Kenapa aku lalu ikut jalan ni? Kenapa aku di hutan kau ni? Dia main kenapa, pak mari syaitan. Tuan-tuan ingat dalam kitab kita ni, dalam kitab perisai ni sudah ada larangan daripada apa? Larangan daripada kita kata kenapa, kalau Nabi larang. Benda yang dah berlaku, jangan duk kalau lagi. Kalau aku tak pergi, kalau aku tak ikut lorong ni, kalau aku tak buat gini, Nabi kata benda sudah berlaku, tak ada manfaat lagi kalau. Bahkan kalau tu dalam bahasa Arab kata lau. Kalau itu akan membuka pintu-pintu waswah syaitan. Ini bahaya ni. Syaitan mari awak ni, kenapa tak ni, kenapa ni. Akhir kali kita jadi kebingungan, jadi stres. Sebab apa? Sebab banyak sangat kenapa. Tak boleh. Tapi kalau sudah berlaku, tak boleh nak kenapa lagi. Kenapa ni sebelum kita terjadi apa-apa, bolehlah. Allahu Akbar. Ada orang yang jaga keluarga sakit bertahun-tahun, minum pun suak kot dalam hidung, macam-macam. Kita duk mikir, ya Allah, aku diingat pencen-pencen ni nak pergi masjid, sakit pula makcik dia ni, tak nak pergi masjid kita. Sabar. Allah Ta'ala nak uji kita setara mana kita istiqamah. Waktu kita senang kita berkawan baik-baik, waktu susah tak mau kawan, sabar. Jadi qanaah ini, perasaan yang baik ini telah menukar daripada kita duk habiskan masa garu kepala yang tak gatal tu, duk stres, duk mikir benda-benda, telah mengubah suasana hidup saya. Daripada mikir benda-benda yang menyebabkan stres, saya tukar dengan baca Quran. Baca Quran, mengaji Quran, tengok terjemahan makna Quran, tadabbur Quran, ambil daripada tafsir-tafsir Quran yang telah disampaikan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, antahaddusu bi ni'matillah, mimbabi menceritakan tentang nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan, limpah kurnia Allah kepada kita. Alhamdulillah, Al-Faqir Abu Anah ini telah pun khatam Quran daripada Fatihah sampai ke An-Nas. Surah sebenarnya surah juzuk 30 ni kita dah baca dah waktu awal-awal PKP dulu. Waktu awal-awal PKP dulu saya mula dengan juzuk 30. Lepas tu naik ke 29 sampai ke separuh 27. Habis PKP kita sambung balik yang kita tahu tafsir daripada awal dulu sampai ke saat ini. InsyaAllah gadan, besok kita akan mula tafsir juzuk yang ke-30 surah An-Naba biiznillahi azza wa jalla, InsyaAllah. Jadi maknanya kalaulah tuan-tuan puan-puan kata saya ni sebenarnya nak ngaji Quran dah,
nak tengok tafsir Quran dah, nak tadabbur Quran dah, cari. Rakaman kita lengkap, insya-Allah lengkap. Dalam halaqah, tengok dalam YouTube halaqah Abu Anas Madani, lengkap daripada rakaman daripada awal Al-Fatihah sampai ke saat ini ada belaka. Alhamdulillah. Kalau ada masalah teknikal tu sikit, boleh je tak dengar dengan handphone ni, dengar dengan handphone lain, boleh dengar. Adalah benda-benda teknikal. Maknanya dia kata Tuan Syekh kata tahawwal, berubah waktu hidup saya daripada duduk termenung, ambil Quran buka, tengok tafsir dia. Kalau kita ini nak tafsir tak mampu, kita beli alat-alat gadget ni, buka situ, tengok Quran, kita belajar. Termenung ni bahaya, dia pergi jauh. Last kali saya mari cocok, Tuhan tak sayang kamu. Kalau dia sayang, kenapa dia bagi ujian pada awak? Sudah. Pasal itulah Nabi SAW ajar kepada kita, apabila ditimpa waswah syaitan mari waswah kepada kita dalam hati, dia kata, maka dia mari soalan, siapa dia buatmu? Allah. Siapa dia buat langit? Allah. Siapa dia? Allah. Last sekali dia akan tanya, siapa cipta Allah? Siapa buat Allah? Ketika itu Nabi SAW kata, mu jangan layan. Terus awak potong dia punya kata-kata. Kita kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku minta berlindung Allah Ta'ala daripada syaitan yang derjam, supaya waswah itu tidak berpanjangan. Jadi hari ni daripada kita duduk termenung, tak duduk pasal, duduk fikir duduk stres, dia akan pergi kepada depression. Siapa terjun bangunan, nak terjun jambatan, macam-macam ada. Marilah kita tadabbur Quran. Maka ayat ini, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ulang hak ni. Kalau Allah Ta'ala nak bagi mudarat pada aku, tak ada siapa boleh hilang mudarat ini kecuali Allah. Jadi kita minta dengan Allah. Kalau sakit, kamu dia summa pergi hospital cari doktor. Jangan duk percaya sangat ke Tok Bomo ni. Tok Bomo ni kebanyakannya Tok Gomo, bukan Tok Bomo. Tok Gomo. Gomo apa? Gomo duit kita. Gomo duit kita tu masalahnya. Gomo duit kita tu. Maka bila kita faham ayat ini, kita ubah gaya hidup kita, insya-Allah hilanglah dia punya stres tadi. Tapi ubat kena makan jugalah. Doktor kata ini ubat nak suruh tidur, ubat nak suruh tenang, itu tak ada masalah, itu ikhtiar. Tapi penawar jiwa, penenang hati Rabbani, iaitulah dengan kita tadabbur Quran. Kemudian kita perhati pada jumlah yang kedua, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita, tak ada siapa boleh sekat. Ya laha min kalimatin. Kalimah ini pendek ya, separuh orang panggil setengah apa ni, setengah baris ya, tapi penuh dengan rahmat. Tafaul ni orang panggil harapan yang begitu tinggi, menghidupkan perasaan kita. Maka itulah dikata. Lebih-lebih lagi kalau kita duk mikir benda tak tahu mana, apa akan jadi, kuat sangat memikir ni. Hari ni ramai ni orang duk mikir ni, nak kiamat dah, tak ada makan, tak ada tu, nak pergi duduk dalam bukit macam-macam. Kita kata jangan pergi dalam bukit, takut ke kiamat, pergi ke masjid, pergi belajar, pergi solat berjamaah, pergi mengaji Quran, pergi belajar kitab, barulah betul. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, dua ayat ini sudah cukup. Sebab itu di akhir ayat, sebelum kita pergi akhir ayat, kita kena ingatlah hadis masyhur. Hadis Nabi kita SAW didik adik sepupu dia, Abdullah bin Abbas. Nabi wak naik Abdullah bin Abbas tak atas huta dia. Kemudian dia bercakap, ya gulam, atas huta ke atas kenderaan yang betul. Saya pun naik atas kenderaan dia kata, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Anak,
Aku nak ajar kepada kamu beberapa kata-kata. Ihfazillah yahfaz. Mu jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Mu jaga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan pimpin kamu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong dengan Allah. Kemudian Nabi sebut di akhir hadis, Nabi kata, i'lam, mu ketahuilah, kalau seluruh mak dunia dia berkumpul nak bagi manfaat kepada kamu, tak akan dapat kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau seluruh dunia dia berkumpul nak bagi mudarat kepada kamu, tak akan boleh mudarat kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Jaffatil aqlam wa su'tuhatis suhuf, pen telah kering, lembaran tulisan qada dengan qadar telah pun selesai. Jadi ambil ayat ini selesailah. Maka di akhir ayat Allah Ta'ala sebut kepada kita, yusibu bihi man yasha, yusibu bihi man yasha. Allah kata apa? Kurnianya, Allah melimpahkan kurnia itu kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Jadi sama ada kebaikan ataupun ujian Allah Ta'ala beri. Wa huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala pengampun lagi rahmat. Jadi para jemaah sekalian, dalam ayat ini, ayat 107 surah Yunus ini ada 3 perkara, 3 poin besar yang kita nak simpulkan. Saya nak simpul kerana tazkirah kita ni ringkas. Yang pertama, musibah yang berlaku semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang kedua, kebaikan yang berlaku pada kita semuanya dengan ketentuan Allah. Kalau Tuhan nak beri, tak ada siapa boleh sekat. Yang ketiga, Allah yang pilih. Dia panggil al-jumlatus salisah. Anna Allah yakhtar. Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia, dia nak beri kebaikan ataupun dia nak uji. Jadi kita ni para jemaah sekalian, kita duduk di antara syukur, sabar. Itu sifat orang mukmin. Kalau diberi kesenangan, syakar, kita bersyukur, fakana khairan lahu, syukur itulah yang terbaik bagi dia. Kalau diberi ujian dengan musibah, sabar, fakana khairan lah, maka kita bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini tamatlah tazkirah ringkas kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Ini dia panggil pengalaman tadabbur. Pengalaman, buku yang saya baca ni menarik. Tak terjumpa lagi terjemahan dia. Hakadha asyu ma'al Quran. Demikianlah manusia itu hidup dengan Quran. Para sahabat, orang-orang soleh. Dulu kita ambil sahabat, patut tabi'in, patut ulama besar. Sekarang ni kita ambil orang biasa zaman kita ini. Ini yang tulis pengalaman ni orang biasa, hasil daripada pengalaman dia ma'al asyu ma'al Quran, hidup dengan Quran, kita dapatlah perkara yang seperti ini. Kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat daripada ilmu Al-Quran yang kita belajar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.